pintu yang telah datang pada menyatakan berbantu fi muwasatil akhi berbantu-bantu dengan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Berbantu apa ni, fastabiqul khairat, berlumba-lumba kamu dalam kebaikan, firman Allah Taala. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya betul-betul lah orang beriman ni saudara. Faslihu, buat baiklah dengan saudara kita. Baina akhawaikum, akhu, saudara kamu. Jadi sebelum ni pun ada dah sentuh. Hari ni ditambah lagi. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, saudara kita lah yang mengaji, berbantu-bantuan dengan saudara, iaitu akhu, itu saudara seislam kita, seislam, seiman, seihsan. Sama kita. Kita ni sama Islam, sama atas dasar iman, atas dasar ihsan. Sama kita. Kita saudara. Jadi berbantu-bantu saudara kita ini sama ada waktu pada dunia, senang pada dunia, dan bantuan atas taat kepada Allah itu disuruh oleh syariat kita. Jadi berbantu-bantu ini, tolong-menolong ini bukan perkara dunia saja. Kita dalam bab jual beli, dalam jual munakahat, dalam bab apa jenayah dalam dunia, dalam bab akhirat pun kita dituntut untuk saling bantu-membantu, ingat memperingati, tolong menolong dalam perkara. Bagaimana? Apa dalil dia? Nanti kita baca hadis dia. Sebab disuruh oleh syariat kita. Janganlah kita duduk seorang-seorang sahaja mementingkan diri. Macam apa tu? Macam pucuk apa, melepaskan macam apa? Melepaskan pucuknya tu apa ya? Peribahasa dia tu. Duk seorang-seorang lepaskan diri sendiri sahaja. Kita kena tengok saudara kita, jiran kita, saudara kita satu Islam, makan ke tidak, minum ke tidak. Ni nak banjir pula ni. Mungkin musim banjir pula. Jadi menjadi tuntutan. Jangan kita kata sahaja tu seronok-seronok nak main air banjir tu. Dia ada kereta tu, seronok ada nak pergi. Memang itu dituntut dan mendapat pahala. Bahkan termasuk di dalam perkara berkasih-kasihan. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, yang disampaikan pada awal pertemuan dulu-dulu. Hadis tu dia syarah pada kunci syurga. Mendapat kasih sayang Allah. Kunci syurga itu ialah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, sampailah waktu ketika hari ini kita belajar macam mana, iaitu dengan saudara seislam kita. Dalilnya, dalilnya inilah hadis dan ayat Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Pada dunia dan pada akhirat kita sama-sama berbantu, sebab disuruh oleh syariat kita, sabit. Dan Nabi kita pun telah ada mempersaudarakan. Ta'akhi dipanggil. Kalau kita pergi Mekah, kalau kita pergi umrah, ada program selalu kadang-kadang dia. Kalau dengan saya ada program ta'akhi dipanggil, mempersaudarakan. Nanti sampai Madinah kita makan, saya belanja. Siapa pergi dengan saya belanja. Saya pergi insya-Allah 22 bulan 2 nanti, tahun depan. Bulan 12 tak jadi, terbang semua terbang ke Doha. Habis tak ada terbang. Jadi saya terbang insya-Allah. Doalah tuan-tuan supaya saya dipermudahkan dengan jemaah saya tu. 22 bulan. Tuan-tuan kalau nak pergi bolehlah. 22 bulan 2 balik. Waktu tu cuti sekolah. Ada program ta'akhi. Inilah yang kita buat, muasatul akhi, mempersaudarakan. Rasulullah ada mempersaudarakan. Macam mana? Berarti belanja makan nasi Arab tu, duduk yang mana kawan-kawan tu, Haji Kasim dengan contoh dengan Haji Nordin, sekali kan, tukar suap, bacakan doa, dapat pahala. Saudara, memperlakukan seperti mana yang Rasulullah SAW buat dengan niat kita tadi itulah, bersaudara. Mudah-mudahan mendapat limpah kasih rahmat pandang Allah. Kalau satu amal itu dilihat, dinilai, maka kalau jatuh kasih sayang Allah, dapat dah masuk syurga Allah. Sebenarnya kita ni
masuk syurga Allah, nak dapat kasih sayang Allah, tak payah banyak, tapi kita tak tahu yang mana amal mana. Sebab tu Allah tak tunjuk amal mana yang diredai. Sebab tu kita buat semua. Boleh jadi tadi waktu kita dengan anak yatim, boleh jadi dengan saudara kita, boleh jadi dengan tawakal, banyak pintu. Boleh jadi dengan sabar, boleh jadi dengan apa, rojak, berharap, boleh jadi dengan tawaduk, boleh jadi dengan pintu-pintu itu, jalan-jalan untuk masuk ke mendapat limpah kasih sayang Allah. Tapi kita tak tahu yang mana satu, tak tahu yang mana diterima. Kita buat je sebab itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya mendapat redha Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat, dan bila dah dapat kasih sayang Allah, masuklah pintu-pintu mana pun. Sebab bila dah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita tak tahu. Jadi salah satu ni lah, bersaudara dituntut oleh syariat. Bahkan Rasulullah ada buat begitu supaya berbantu-bantuan di antara sahabatnya. Sebab tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang mana kita ingatlah. Satu kisah hadis Nabi SAW, waktu tu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia berpindah ke Madinah di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Abdurrahman radhiyallahu anhu bin Auf ini merupakan orang kaya besar, pangkat orang kaya, orang yang pandai berniaga, jadi dia kaya. Dia tinggalkan semua sekali harta kekayaan dia bawa diri dia sahaja untuk bertemu dengan Allah dan Rasul, mencari Allah dan Rasul. Dia tinggal segala kekayaan dia. Ada riwayat menyatakan bahawa Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni, ada satu kisah tapi ada kata Israeliat, ada kata tak inilah, bahawa Sayyidina Abdurrahman ni masuk syurga merangkak. Sebab apa? Banyak sangat penilaian akan harta-harta dia, sebab kaya sangat. Banyak sangat harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni. Tapi dia pernah tak ada seposen pun, tak ada 1 dinar pun, tak ada apa. Dia bawa diri dia je, berkorban demi mencari Allah dan Rasul. Sebab orang Mekah pada ketika itu menyekat, kalau nak keluar jangan bawa harta kekayaan Mekah. Dia nak keluar, nak pergi dengan Rasul pergi, tapi tak boleh bawa harta benda yang ada di Mekah. Kena tinggal semua. Abdurrahman bin Auf bawa iman kepada Allah dan Rasul saja, kecintaan pada Allah dan Rasul saja. Itu ujian terbesar, bayangkan. Tapi Abdurrahman bin Auf buat. Inilah hadis dia. Ketika diriwayatkan oleh hamba Rasulullah, ketika mana qudima Abdurrahman bin Auf al-Madinah. Dia kata, ketika mana masuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf, akha Nabi SAW bainahu wa baina Sa'd bin Rabi', telah mempersaudarakan Nabi, iaitu program ta'akhi tadi, di antara Sayyid Abdurrahman dengan Sa'd bin Rabi', Sa'id bin Rabi', pembesar juga, pembesar di Madinah juga. Rasulullah SAW pun bijak. Dia mempersaudarakan Abdurrahman ni orang besar, jadi dia mempersaudarakan juga dengan orang besar. Tapi sebelum tu Rasulullah SAW ada memperkukuhkan hubungan sahabat-sahabat yang rapat. Itu semua strategi politik. Semua ada strategi siasah, ada nilai siasah dalam tu, nilai politik. Ada perhubungan sebelum terdegak negara Madinah. Jadi dia ada baginda ada mempersaudarakan dulu antara Muhajirin dan Ansar, bersaudara, dia pilih. Jadi begitulah. Jadi antara program dia suap makan. Muhajirin suap mulut, Ansar suap ke mulut, satu suap. Makan roti tu suap. Kalau di program di Madinah tu macam itulah kita buat di antara jemaah. Macam itulah saya buatlah. Ya. Inilah Rasulullah SAW buat dengan Abdurrahman bin Auf, program ta'khir. Faqala lahu halumma. Dia kata,
Dan maka berkata ia bagi diri aku, mau berbahagi denganmu hartaku. Maka Sa'ad bin Abi Rabi' faqala lahu, berkata, halumma uqasimuka mali nisfaini. Sampai tahap tu keimanan dia. Penduduk Madinah ni dah tunggu dah Nabi sebenarnya. Jadi bila dah dapat bersaudara tu macam mana? Sampai tahapnya dia kata, mari sini Abdul Rahman, aku bagi dua harta aku. Sa'ad bin Rabi' ni pun orang kaya di Madinah, orang pembesar. Pernah Rasulullah SAW, Sa'ad bin datang, pemimpin kabilah, Rasulullah buka ridak dia. Ridak ni ridak, Rasulullah buka, suruh Sa'ad bin Rabi' duduk. Tak. Tapi yalah, Sa'ad bin Rabi' malu pada ketika tu. Cuma bagi tu sekali. Pada ketika itu dia berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, mari sini aku bahagi dua harta aku, bagi ke engkau. Sebab dah bersaudara. Wali imra'atani, dan aku ada dua isteri. Fantalaqu ihdahuma, aku akan ceraikan salah satu pada ni, kau pilih salah satu. Dia kata, fa iza qadat iddatuha fatazawwajuha. Dia kata nanti kalau isteri aku tu dah habis iddah 3 bulan, 3 bulan berapa? 10 hari. Dah habis iddah 3 kali suci, maka kau kahwinlah dengan dia. Sampai begitu sekali tahap kasih sayang dia. Faqala barakallahu laka fi ahlika wa malika. Tetapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan penuh bermaruah menolaknya. Tengok, satu begitu, ini kita tidak pantang orang sua, ambil semua. Ni Abdul Rahman bin Auf, seorang yang begitu tinggi maruahnya, dia balas dengan apa? Barakallah, balas dengan doa. Semoga Allah berkati bagi kau, wa fi ahlika wa malika. Dia kata tolak dengan doa, semoga Allah berkati bagimu, pada keluargamu, isteri kamu tadi, keluarga kamu dan hartamu. Dia kata dulluni ala suqi. Bahkan dia kata, hadis tu, tunjukkanlah aku di mana pasar supaya aku boleh berniaga nanti. Abdul Rahman bin Auf kata. Baik, sambung lagi. Fama raja'a, sampai situ nanti saya sambung. Persaudara antara sahabat Nabi pada masa awal Islam dahulu, iaitu beraku setia. Maksud di sini berbai'ah. Kita kena ingat perkataan saya ni. Bai'ah, berbai'ah, bersumpah setia. Jadi beraku setia. Itu dia bersaudara, berbaik janji dah. Dan berbahagi darah. Berbahagi darah ni sanggup berkorban darah. Ini dilakukan, boleh dilakukan, diikrarkan di dalam tempat perkhidmatan kita, boleh dibuat. Di askar, polis askar, dia ada buat sumpah setia begini, boleh. Sekiranya seorang daripada antara dua yang beraku dan bersaudara dibunuh oleh orang, maka kawan sentiasa mengambil belanya. Macam tentera, kalau seorang kena, kawan dia bersumpah akan menuntut bela atas kematian saudaranya. Sampai tahap tu. Kita ada tak saudara kita yang sanggup tumpah darah kerana kita? Orang Islam. Kalau gitu kita belum cukup baik lagi. Mana ada lagi kurang. Saya InsyaAllah ada. Ada dulu. Sekarang ada janji dia akan ada. Dia akan datang. Ya, bersumpah setia dalam perkara kebaikan lah. Kalau perkara tak baik, taklah. Yang disuruh oleh syarak. Maknanya sama-sama susah, sama-sama senang, bersumpah setia. Kita ada seorang sahabat, tak begitu. Ini Rasulullah perlakukan. Dan beraku-akuan, berterima pesaka. Dan pada ketika itu pesaka. Ni dia beraku-aku akan menerima pesaka. Ini yang dulu ya. Maka semua kelakuan bersaudara yang tersebut ini semuanya sudah dinasahkan. Tetapi yang tadi itu telah pun dinasahkan. Kelakuan bersaudara yang tersebut tadi telah pun mansuh.
kata Imam Nawawi, adapun beraku-akuan saudara di dalam Islam dan bersama bersumpah setia menjalankan taat bagi Allah dan berbantu-bantuan pada agama dan bertolong-tolong pada kebajikan dan takwa dan mendirikannya hak, semua itu ada kekal, tidak dinasahkan, tidak dibuang, tidak digugurkan. Adapun yang tadi menerima pusaka dimansuhkan. Asal dulu boleh. Tetapi yang bakinya bantu-bantu bersumpah menjalankan taat setia kepada Allah, berbantu-bantu pada agama, tolong menolong kepada kebajikan dan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, masih kekal. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, firman Allah Taala. Berbantu-bantulah, wa ta'awanu, saling bantu membantulah. Ta'awun itu atas wazan tafa'ul. Apa wazan tafa'ul? Iaitu saling buat sama-sama. Kalau faham bahasa Arab begitu maksudnya. Tafa'ul. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Berbantu-bantu di dalam kebaikan dan jangan bantu di dalam alal dosa dan permusuhan. Kalau buat musuh-musuh tak payah. Dan apa itu takwa? Takwa iaitu dalam perkara ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Kebajikan tadilah dalam masalah makan pakai, persekolahan, pendidikan, ya, kenaikan. Jadi janganlah kita kedekut. Ini boy, orang tu kereta rosak dandan, dia soroklah kereta dia. Apa salahnya? Pergi tanya. Dalam orang susah, dalam benda yang sama. Namun begitu, orang yang menerimanya pula ucaplah terima kasih dan doa. Bahkan kalau sikit-sikit, seperti Abdul Rahman bin Auf, kalau rasa boleh lagi usahakan dulu. Jangan cepat sangat. Tidak seperti maruah Abdul Rahman, sahabat Nabi. Kita ambil contoh pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dididik oleh Nabi. Dan Nabi mendapat arahan, dapat didikan cermin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Rahman bin Auf menolak dengan baik, dengan doa. Sebab menunjukkan ketinggian maruah. Begitu kita jangan cepat sangat. Terus kita ingat tak apa, ada jiran sebelah. Kita fikir gitu je. Ada kawan kita dah. Kita cuba dulu ikhtiar. Seperti Abdul Rahman bin Auf, dah tak ada sepusin pun. Dia kata, tunjukkan aku akan di mana pasar. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa Saidina Abdul Rahman bin Auf ni pandainya berniaga. Mula-mula dia minta dia minta pinjamkan dia duit. Pinjam dia sekejap, nanti dia pulang balik. Sebab dia nak mula berniaga, sebab dah tak ada dah. Jadi dipinjamkan oleh Sa'ad bin Rabi' ini. Dia beli, kalau kita sekarang dulu, dia beli unta. Lepas tu dia jual unta. Dia beli unta harga berapa? 800 dinar. Dia jual 800 juga. Macam unta merah. Unta ni macam Ferrari zaman sekarang, Lamborghini. Dia punya tahap dia masa dulu mahal. Unta ni binatang yang paling mahal sebab kekuatan dan kehebatan unta. Bahkan disebut di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tak tengok kepada unta bagaimana dijadikan? Sebab unta ni dia tak ada sesat. Dia pandai balik sendiri. Dia ada simpanan air. Dia kuat. Dia boleh mengharum padang pasir. Kaki dia tak tenggelam. Dia walaupun dia perlahan, dia boleh bawa berperang. Kita boleh makan daging dia pun boleh. Boleh buat kenaikan. Jadi hebat. Satu kenderaan yang sangat hebat. Yang sangat praktikal pada ketika itu. Unta ni, susu dia boleh minum, boleh buat ubat. Air kencing dia pun jadi ubat. Ada hadis riwayat menyatakan dalam ni lah, dalam bab rawatan Islam, air kencing unta itu boleh buat ubat. Ada sebab sabit dalam satu hadis, satu kaum sakit,
sakit lemah badan. Dia cakap dalam kitab tu lemah badan. Saya tak tahulah penyakit apa, lemah badan. Boleh jadi saya melihat lemah antibody. Saya takwil. Jadi dia Rasulullah suruh minum air kencing unta. Air kencing unta zakat. Zakat duduk kat satu kampung, satu kawasan, minum. Dia baik. Sampai kaum tu punya jahatnya, dia rasa unta tu unta sakti. Dia curi unta tu. Oh, dia rasa hebat sangat unta. Dah Lamborghini. Dah, asap pun ada manfaat. Dia kata, dia curi unta tu, dia bunuh orang yang amil yang menjaga kawasan tu, bahagian pegawai yang jaga harta tu lah. Dia cuma bagi makan je, tolong Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengarahkan, Rasulullah sedih. Kemudian Rasulullah mengarahkan tentera untuk menjejaki pembunuh tersebut, pengkhianat tersebut. Akhirnya mereka ditangkap dan dibicarakan. Kemudian dihukum juga hukum qisas, bunuh dan disalib kerana bersilang, potong tangan bersilang sebab dia mencuri dan dia membunuh. Baik, hadis tu sabit kisah air kencing unta boleh buat ubat. Hebatnya unta ni, ada ubat dia lah. Tak? Air kencing unta pun boleh buat ubat. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni, dia beli unta, dia jual unta dengan harga yang sama. Ibarat kita hari ni Haji Kasim beli Lamborghini harga 2 juta, dia jual dekat Haji Nordin 2 juta juga. Kecoh lah seketul segamat. Haji Kasim ambil harga modal, jual harga modal. Kat pasaran harga 3,5 juta. Haji Kasim pergi beli dekat Jerman. Jerman agaknya lah. Tak? Jerman 2 juta, dia jual 2 juta. Harga pasaran 3,5 juta. Kecoh lah satu segamat. Haji Kasim jual harga modal. Tak? Macam itulah Abdul Rahman bin Auf, strategi, business strategi. Dia beli dengan harga modal, dia jual harga modal, tapi tali pada unta tu dia ambil. Tali tu untung dia. Orang tak nampak. Orang ingat Abdul Rahman bin Auf jual harga murah. Jadi pada ketika itu Saidina Abdul Rahman heboh, glamour. Bila heboh kata hebat, murah, masa tu letak apa pun orang beli. Dah terkenal macam sekarang ni. Sebab tu orang nak syarikat umrah pun ada ikon umrah kan. Dah terkenal, letak harga berapa pun nanti orang beli sebab orang dah percaya. Macam itulah Abdul Rahman bin Auf, business strategi dia buat macam tu. Akhirnya kumpul-kumpul tali, dia jual tali. Lepas tu bukan itu saja, adalah bisnes lain. Nak? Jadi Abdul Rahman bin Auf ni lah mengisahkan bagaimana dia dulu Sa'ad bin Rabi' bersaudara pada dia sampai nak bagi isteri. Nak bagi 2 harta. Abdul Rahman tak terima, kata tak payah, bagi pinjam cukup. Tak payah ambil sampai separuh, ambil harta. Dia tidak, orang bermaruah tidak begitu. Tak suka. Tak suka makan daripada hasil orang. Nak hasil titik peluh sendiri. Tambah kita orang lelaki cukup sifat, tak, anggota cukup kederat, kita nak kerja sendiri. Kita tak nak meminta-minta. Al-yadul ulya khairun minayadis sufla, Rasulullah kata. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, artinya lebih mulia. Jadi kita tak nak jadi meminta-minta. Tapi kalau dah susah orang bagi bantuan, ambil sekadar yang mungkin. Lepas tu kita usaha sendiri. Seperti mana kan, selepas dipersaudarakan, sabitlah saudara. Baik. Kata Anas, faqala lahu, maka hadis tu dia kata sampai tahap Sa'ad bin Rabi' nak bagilah harta dia. Qala lahu halumma uqasimuka mali nisfaini, aku bagi Qasim, bagi 2 hartaku ni kepada 2 bahagian, dan aku akan ceraikan seorang isteri aku dan kau boleh kahwin dengan dia. Faqala barakallah fi ahlika wa malika. Abdul Rahman bin Auf menolak. Dia kata Masfik,
beraku saudara sampai berkahwin berbahagi dua isteri antara dua sahabat Nabi seperti dalam masalah ini, menunjukkan perakuan saudara di antara kedua itu cukup ikhlas. Maksud dia apa? Takwil dia, mereka ini cukup ikhlas. Sampai hingga barang yang dikasih sehabis-habis kasih. Isteri ini kita habis-habis kasih lah. Tak, sayang sungguh kita kat isteri kita ni, pun sanggup dibahagi. Tak, sama banyak. Dia kata tapi baik, faqala, maka doa tadi sambung lagi. Sahabat Nabi berniaga, kemudian Nabilah ditolak. Dalluni ala suqi fadalluhu ala suqi. Maka dia kata, tunjukkanlah aku akan pasar, tunjuk oleh kamu akan daku atas pasar supaya aku mencari nafkah dengan jual beli. Menunjukkan sahabat Nabi berniaga. Mulia kerja ni. Ada. Yang paling rendah sekali ialah apa? Cari kayu api. Dia kerja ni dia bukan ikut banyak gaji. Tidak. Bukan kira banyak gaji, kemuliaan. Jadi waktu tuan-tuan nak menikah esok, perempuan, adik-adik nak menikah, kakak-kakak nak menikah esok, tengok mulia ke tidak kerja tok laki kita. Kita pun nak terima menantu, kita tengok. Tak? Kalau pertama pinang anak orang yang mulia, ada pemerintah yang Islam, anak tok guru, anak peniaga. Yang kedua datang yang pinang, boleh jadi dia kerja yang bawah. Tak. Maka kita pilihlah yang mulia. Itu disuruh. Afdal, disuruh. Jangan kita ambil je. Tak juga. Tak. Namun begitu, dalam bab sekufu nanti kita belajarlah. Baik, sahabat Nabi berniaga, maka ditunjukkan fama raja. Sambung lagi, kata Anas, dia kata tiap-tiap hari Abdul Rahman ni berjual beli dengan mendapat laba, iaitu mendapat untung. Kemudian di dalam ayat seterusnya, Sayyidina Abdul Rahman pun berkahwin dengan perempuan Ansar. Dia tidak kahwin dengan isteri Rabi', Sa'ad bin Rabi' tadi, tapi dia kahwin dengan perempuan Ansar juga, tapi dengan mahar 5 dinar. 1 dinar ni emas, tuan-tuan. Ya, mahal lah ya. Besar nilainya. 1 dinar ni, dia dirham yang rendah sikit. Dirham perak. Dinar ni emas. 5 dinar ni banyak. Daripada tak ada, kosong, sampai boleh kahwin tak lama. Dalil dia, fama raja'a yawma izin illa ma'ahu syai'in minal akhitin wa samnin wa qadis tafdalahu fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika. Kemudian dikata, kemudian Rasulullah melihat Abdul Rahman bin Auf selepas itu, wa alaihi wadarun minas safra, ada calit warna kuning daripada kamka, sejenis. Faqala Mahyam qala tazawwajtu imra'atan minal ansar. Kata Abdul Rahman, aku dah menikah dengan perempuan Ansar. Qala fama asdaqtuha qala nawatun qala humaidun au qala waznun nawatin minaz zahabin faqala awlim walau bisyatin. Hadis hasan lagi sahih. Dia kata, maka tiada kembali Abdul Rahman bin Auf itu daripada tiap-tiap hari berniaga, melainkan ada sertanya sesuatu yang dibawa balik ke rumahnya daripada keju dan minyak. Untunglah ni. Dulu kan tukar-tukar, sampai sesungguhnya telah dapat untung ia akan dia daripada perniagaannya. Maka melihat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan daripada itu, dan di atas tubuhnya calit warna kuning, kamkuma, warna nama benda tu, warna kuning. Dan warna kuning itu, kamkuma itu ditegah oleh syarak kita, laki tak boleh pakai warna tu.
Apakala hal kamu ini ya Abdul Rahman? Itulah ibarat pertanyaan Nabi. Apa hal, kenapa kamu ni Abdul Rahman bin Auf bercalik kuning pula? Gitu ada tanda kuning. Tidakkah engkau ketahui haram bagi lelaki? Jawab Abdul Rahman, hamba telah berkahwin. Dia kata, hamba telah berkahwin, ambilkan dia dengan ikhtiar. Hamba bahkan dapat daripada perempuan. Dia kata, bahkan tanda calik ni melekat daripada terkena perempuan isteri dia tadi, terkena dekat dia. Jadi nampaklah kuning tu. Macam kita lah, dah menikah, tiba-tiba rumah cium kat pipi ke kat mana ke ada gincu melekat. Kan orang kata, mana boleh orang lelaki pakai gincu? Gitulah umpama. Tapi ni warna kuning ya, mungkin ada di mana-mana lah, di tangan ke mana-mana lah benda tu. Qala, kemudian sabda sallallahu alaihi wasallam, maka apa isi kahwin engkau ya baru baru akan dia. Dia kata, engkau kahwin tadi apa mas kahwinnya? Katanya 5 dirham. Kata Hamid, atau berkata ia setimpangi 5 dirham daripada emas, ataupun seumpama 5 dirham daripada emas. Bila didengar Nabi akan kata demikian itu, maka ia pun bersabda, faqala aulim walau bisyatin. Maka sabdanya, hendaklah buat kenduri kahwin jikalau seekor kambing sekalipun. Kerana syukur akan nikmat Allah dan menyukakan hati saudaramu. Kita ni kira-kira murah je. Tak semestinya murah, tapi walaupun murah itu siapa yang bernikah maharnya murah itu diberkati. Namun begitu Islam tidak melarang seorang lelaki yang pemurah beri lebih. Kawan sahabat saya bila dia nikah, Pak Imam Tok Kadi yang nikah tu, dia nikah buka, ada dalam tu duit kan, upah sedikit sagu hati untuk pak juru nikah tu kan, tengok ada lebih sikit. Dia kata ini tanda orang ilmu, tak kerekut. Kalau kita mahal RM22.5, apalah boleh beli RM22.5. Kita kan lelaki, kerja kan banyak, dapat gaji. Kita kan pemurah, belajar hadis. Maka dia tu kan isteri kita, kita bagilah lebih. Nak bagi berapa pun, RM22,000 bagilah. Apa masalah? Duit banyak kan, bagi. Kita bagi, dapat pahala. Tapi tidaklah kita menunjuk-nunjuk. Maknanya boleh, tetapi tidaklah bermakna wajib banyak. Janganlah bahasa banyak tu. Dan kita buat kenduri dengan niat untuk menyukakan saudara kita yang telah bersaudara, tak ada masalah. Tidak masalah. Bahkan Sayyidina Osman bin Affan nikah, Raja Parsi, Raja Rom terus terduduk telepuk dahi, tak boleh surrender terus. Mana kuda Abdul Rahman bin Auf, kuda Saidina Osman bin Affan, semua belian. Belian sebiji tu pun tak larang nak bayar lah. Penuh belian. Jadi dengan niat menunjukkan keezahan Islam sampai tunduk orang segala kafir. Kita tak apa buat gitu. Jangan kita tunjuk, kita nak tunjuk riak. Itu tidak dibenarkan. Adapun kita nak tunjuk keezahan Islam, keindahan Islam dengan acara-acara di dalam ni, majlis-majlis yang baik-baik dengan zikir, kita baca ratib, kita baca Yasin, kita bagi makan orang yang tak pernah orang kampung rasa. Bayangkan Haji Kasim buat kenduri makan daging rusa. Tuan-tuan nak datang ke tak nak datang? Tak pernah makan daging rusa, Haji Kasim ajak kenduri makan, saya nak jamu. Apa masalah? Makanlah. Pergi makan, halal. Kita pun sama, kita berniat kerana nak menunjukkan keindahan, kemurahan hati, kemurahan Islam itu sendiri. Kita yang bersaudara ni tak pernah rasa, dapat rasa. Kita doakan je lah, apa yang nak dengki-dengkinya. Bahkan ada dalam hadis, wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.